Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah kita di Masjid An-Naim pada malam ini? Saya harap semua dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. Okay, so malam ni kita nak bincang tentang apa? Saya tanya nak bincang tentang apa? Okay, pada malam ini kita akan bincangkan sambungan perbincangan kita tentang menjaga lisan. Masih lagi topik penting ghaib. Panjang betul dah nak habis dah. Tahun 2020 saja. Rasanya macam sepanjang tahun 2020. Oh tak jugalah. Pertengahan tahun 2020 ni bincang tentang bintang ghaib saja. Itu pun tak tahulah kalau dah masuk tahun 2021 masih lagi ke tidak bincang tentang bintang ghaib. Sebab ada panjang lagi lah banyak hal yang telah dikemukakan oleh pengarang kitab berkenaan dengan bintang ghaib ini. Jadi antaranya di sini kita akan sambung perbincangannya ialah berkenaan dengan menjaga lisan dari mengumpat. Ya, pada minggu lepas kita dah bincangkan dalil-dalil berkenaan dengan larangan Nabi SAW, larangan yang terdapat dalam Al-Quran Al-Karim juga berkenaan dengan tidak dibenarkan kepada kita ini sebagai seorang yang beriman untuk sesuka hati kita mengumpat orang lain. Jadi di sini kita akan bincang pada malam ini berkenaan dengan bagaimana kita ni sebagai seorang Muslim boleh menjaga diri agar diri kita ni tidak termasuk di dalam maksiat ini. Iaitu mengumpat. Kenapa kita bincangkan tentang hal ini? Ialah kerana setiap kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia, ia boleh mendekatkan dirinya kepada syaitan. Jadi kita sekarang ni bincang nak benteng diri kita daripada syaitan itu. Maka antaranya lah kita kena cegah diri kita daripada melakukan kemaksiatan. Antara kemaksiatan tersebut ialah mengumpat. So sekarang macam mana? Kita nak jaga diri kita. Baik, di dalam kitab kita, saya nak mulakan perbincangan kita pada malam ini bermula di halaman 438. Halaman 438 yang mana terletak di perenggan yang kedua dalam halaman tersebut. Muka surat 438 di perenggan kita yang kedua. Ada menyebutkan tentang pendapat Al-Hasan Al-Basri. Pendapat Al-Hasan Al-Basri di sini yang mana beliau menyebutkan begini. Dalam kitab disebutkan, demi Allah, menggunjing ni maksudnya mengumpat. Menggunjing ni bahasa Indonesia lah. Jadi kalau bahasa Melayu kita sebut sebagai mengumpat. Baik, mengumpat lebih cepat dalam merosak agama seseorang daripada penyakit yang terjangkit pada tubuh. Kita sakit, dia lambat nak rosakkan diri kita. Betul tak? Ada penyakit ni, dia makan masa untuk dia merebak, untuk dia berikan satu kesan yang teruk pada diri kita. Sebab tu kadang-kadang ada orang sakit tiba-tiba je dah pada satu tahap yang teruk baru dapat dikesan. Padahal selama ini dah memang ada penyakit tu dalam tubuh dia. Tapi kalau mengumpat ini beza dengan penyakit yang ada dalam badan kita. Mengumpat, bila kita buat perkara itu, kemaksiatan ini, dia akan terus rosakkan agama kita. Dia tak perlu tunggu lama. Dia tidak memakan masa yang begitu lama untuk merosakkan agama kita. Kita buat hari ini, esok lusa, dah rosak dah agama itu. Kenapa kita kata ia rosak? Sebab pertama,
kita tinggalkan apa yang Allah perintahkan sebagai seorang yang beriman kepada Allah, beriman dengan Al-Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seharusnya kita sebagai seorang yang beriman taat kepada perintah Allah bagi menjaga agama kita. Namun, kalau seseorang dia dah begitu comfort, maknanya dah begitu selesa dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang dia buat, antaranya ialah mengumpat ini, maka ia terus merosakkan agamanya. Sebab dia melanggar perintah Allah. Dan kebiasaannya, orang yang suka mengumpat ni dia lambat nak sedar. Kadang-kadang kita beritahu pada dia pun dia tak sedar-sedar juga. Ini masalahnya, sebab tu dia rosak. Kan? Biasa tak kita lihat orang begitu? Kita cakap dia, tak baik tau cakap gitu pasal orang ni kan. Kan dosa. Dia peduli apa? Macam tu kan? Kata kan? Aku peduli apa? Orang mengumpat ni begini keadaan dia. Sebab dia rasa best. Dia rasa seronok buat perkara-perkara ini. Sebab tu kita kata di sini Hasan Al-Basri menulis pendapatnya, dia kata mengumpat dia lebih cepat merosakkan agama kita. Kerana orang yang buat perbuatan ini susah dia nak sedar, susah dia nak insaf. Susah nak sedar, susah nak insaf. Akhirnya dia tak kisah dah apa orang nasihatkan kepada dia. Yang penting dia nak cakap juga. Ini masalahnya. Sebab itu di sini, ya, apa kata Hasan Al-Basri? Beliau beritahu kepada kita begini. Pada perenggan yang berikutnya, ya, Muslimah dalam kitab kita, dia kata, wahai anak manusia, sesungguhnya kamu tak akan meraih hakikat iman. Kita ni sebagai manusia, kita tak boleh, atau sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah, kita tak boleh mendapat satu keimanan yang betul-betul dipanggil sebagai keimanan, sehingga kan kita tidak mencela manusia dengan aib yang ada pada diri kita sendiri. Boleh faham tak maksudnya? Kita, kalau betul-betul kita ni nak jadi orang yang dikatakan memiliki keimanan yang sebenar-benarnya, bagaimana caranya? Antaranya ialah kita tak cela orang lain. Yang mana dia ada aib, kita pun ada aib. Dia begitu. Kita sama-sama, sesama manusia kita ada aib masing-masing. Jadi kalau kita berusaha untuk tinggalkan mencela aib dia, ya, ini boleh menyebabkan kita, boleh menyebabkan kita berada pada satu keadaan membina ataupun meletakkan keimanan yang sebenar-benarnya dalam diri kita. Itu satu. Maksudnya, pertama ialah kita tinggalkan. Kita nampak aib orang lain, kekurangan orang lain, kan? Perlukah kita nak cakap? Fikir. Perlukah kita nak sebutkan tentang keaiban dia, tentang kekurangan dia? Ada banyak keadaan kita tak perlu. Tidak ada keperluan untuk kita membongkar keaiban orang lain, menyebut tentang kekurangan dia, menjadikan ia sebagai perbualan kita di antara teman-teman. Tidak ada keperluan. Sebab apa? Ingat, kita pun ada aib diri kita. Yang mungkin bagi saya, kan, kita memang tak sukalah kalau orang cakap pasal diri kita. Sebab ia menyakitkan. Maka atas dasar itu, ya, Hasan Al-Basri, dia kata lagi, ya, kamu mula memperbaiki. Bila kita tinggalkan tadi, mencela aib yang ada pada orang lain, kekurangan yang ada pada orang lain, kita akan mula memperbaiki aib diri kita sendiri. Jika kamu melakukan itu, kamu disibukkan dengan urusan pribadimu. Dia begini jemaah. Bila kita, ya, mula memperbaiki kekurangan diri kita, keaiban diri kita, dan kita tahu, oh, saya pun ada buat dosa inilah, saya pun ada kekurangan inilah, dan kita sibuk untuk memperbaiki apa-apa yang kurang pada diri kita. Kita sibuk, ya, menutup keaiban diri kita. Kalau kita ada buat maksiat, kita taubat kepada Allah, sibuk dengan amal soleh. Apa kata Hasan Al-Basri? Kita tak ada masa nak fikir tentang aib orang lain.
Kita tak ada masa nak buka aib orang lain. Sebab apa? Kita disibukkan dengan aib diri kita sendiri untuk memperbaiki diri kita sendiri. Begitu keadaannya. Ya, begitu keadaannya kita ni. Dan di sini, dalam kitab kita, kita ada juga pendapat daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menyebutkan begini. Hendaklah kalian banyak berzikir kepada Allah. Kerana itu adalah ubat. Bila kita ni banyak zikir kepada Allah, ia adalah ubat kepada hati kita, ubat kepada lidah kita yang suka sangat cakap pasal hal orang. Ya, suka sangat mengumpat, suka sangat cerita-cerita itu, cerita ini. Tapi kalau kita ni banyak berzikir jemaah, ya, ia adalah ubat untuk tahan lidah kita ni agar tidak sebut perkara-perkara yang tidak baik. Sebab tu dia kata, jangan sesekali menyebut-nyebut bercakap tentang keburukan manusia kerana itu adalah penyakit. Ia adalah penyakit yang boleh merosakkan pahala kita, boleh merosakkan agama kita, boleh merosakkan kehormatan diri kita sendiri, merosakkan kehormatan orang lain. Begitu keadaannya. Dan Imam Malik rahimahullah di sini, beliau juga memberikan pendapatnya. Apa kata dia? Dia kata begini. Okey. Dia kata, jangan banyak bicara. Janganlah kalian banyak bicara selain zikir kepada Allah. Ini pesan Imam Malik. Banyak bicara ini, kalau kita ni banyak cakap, dia akan buat hati kita ni keras. Maksud banyak cakap ni lah, kita cakap perkara-perkara yang maksiat, perkara-perkara dosa. Banyak terlibat dalam ungkapan, perbincangan yang tidak mendatangkan manfaat bagi diri kita. Kita pun dah pernah bincangkan bukan? Berkenaan dengan meninggalkan perbincangan-perbincangan yang tidak bermanfaat. Yang mana Nabi sendiri sebut, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara ciri-ciri baiknya keislaman seseorang bila dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak mendatangkan manfaat pada diri dia. Antaranya ialah apa? Meninggalkan perbincangan, meninggalkan perbualan yang tidak memberikan manfaat pada diri kita. Adakah mengumpat itu memberikan manfaat pada diri kita? Mungkinlah kita kata, saya puas Ustazah kalau umpat orang lain. Itu adalah kepuasan yang kita ikut kepada hawa nafsu kita yang boleh menghumbankan kita ke dalam api neraka Allah. Hal-hal, perkara-perkara yang boleh bawa kepada dosa, kepada kemaksiatan, masukkan kita ke dalam api neraka, kita perlu usaha untuk tinggalkan. Sedaya upaya kita. Kerana ia tidak memberikan manfaat bagi diri kita dunia dan akhirat. Jadi kita tahu, cakap tentang hal orang lain, kan, mengumpat tentang orang lain, cerita tentang keburukan dia, keaiban dia, semua itu tidak mendatangkan manfaat bagi diri kita. Bahkan kalau ikut kepada pendapat Imam Malik di sini, ia boleh menyebabkan hati kita menjadi keras. Maka sebab itu dia kata begini. Orang yang hatinya keras, dia sangat jauh dari Allah. Sebab itu kita jangan perhatikan dosa orang lain. Seolah-olah kita ni pencipta. Perhatikan dosa-dosa kita sendiri. Itulah keadaan kita sebagai seorang hamba. Jangan sibuk dengan dosa orang lain. Bincang tentang dosa orang lain. Tapi kita sekarang, terbaik ialah kita lihat pada dosa diri kita sendiri. Sibukkan dengan aib diri sendiri. Itu lebih baik. Daripada kita cerita ni tentang keaiban-keaiban ataupun dosa-dosa yang ada pada orang tersebut. Maka di sini, daripada pendapat Imam Hasan Al-Basri tadi, pendapat Umar bin Al-Khattab, pendapat Imam Malik yang dah kita bincangkan itu tadi. Ada 4 perkara yang boleh kita lakukan bagi mengelakkan diri kita
daripada terlibat dalam perbincangan-perbincangan yang boleh menyebabkan kita mengumpat orang lain. Apakah ia? Okey, kita simpulkan begini jemaah. Iaitu, pertama, kita jangan cela orang lain. Sebelum kita nak cela orang lain, kedua, lihat aib dan keburukan diri sendiri. Sebab, bila kita ni lihat aib kita, keburukan diri kita akan pergi kepada yang ketiga, iaitu kita akan sibuk memperbaiki kekurangan diri kita. Dengan cara bertaubat kepada Allah, beramal soleh, kan buat perkara-perkara yang baik. Kita perbaiki diri kita. Itu lebih baik. Dan yang keempat, sebagaimana yang disebutkan oleh Umar bin Al-Khattab dan juga Imam Malik rahimahullah, banyakkan berzikir kepada Allah. Banyakkan berzikir kepada Allah. Kerana zikir-zikir kepada Allah, ia boleh menghapuskan dosa-dosa kita. Ada banyaklah hadis-hadis dan riwayat-riwayat yang lain menyebutkan tentang zikir-zikir yang boleh menjadi penghapus dosa kita. Jadi kalau kita buat 4 perkara ini, insya-Allah mudah-mudahan ianya dapat menghalang diri kita daripada menyebut keaiban dan kekurangan yang ada pada orang lain. Sebab itu di sini Nabi SAW ingatkan kepada kita. Jangan kita di hari kiamat kita datang dengan pahala yang banyak, tetapi pahala itu menjadi sia-sia. Kita tak dapat gunakan pahala itu untuk manfaat diri kita. Kenapa sedemikian? Hadis ini ada dalam kitab kita. Berada di perenggan yang terakhir sekali di halaman 438. Apa kata Nabi? Ketika ketika Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, Nabi tanya kepada mereka, tahukah kalian siapakah orang yang muflis? Jadi di kalangan para sahabat ini menjawab, orang yang muflis itu ialah di kalangan kami ialah orang yang tidak mempunyai dirham dan harta benda. Mereka memahami orang yang muflis begitu. Tetapi Nabi beritahu kepada para sahabat tentang siapakah orang yang muflis. Itu orang yang bankrupt ni siapa? Nabi kata begini, Innal muflisa min ummati. Sesungguhnya orang yang muflis di kalangan umatku, ya'ti yaumal qiyamah. Mereka datang pada hari kiamat bisalatin wa siyamin wa zakatin. Mereka datang pada hari kiamat dengan pahala solat mereka, pahala puasa mereka, pahala zakat mereka. Wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha. Tapi dalam masa yang sama, mereka juga datang dengan membawa dosa yang mana mereka itu mencela orang ini dan mereka ada tuduh memfitnah orang ini. Mereka juga wa'akala mala hadha. Mereka makan harta orang itu. Wasafaka dama hadha. Mereka menumpahkan darah orang yang ini pula. Wadaraba hadha. Lalu mereka ada juga dosa yang mereka buat yang mana mereka pukul orang itu dan orang ini. Begitu keadaan mereka. Lalu apa yang berlaku di hari kiamat untuk orang yang begini? Dia datang dengan pahala yang begitu banyak, tetapi dalam masa yang sama dia juga ada buat perkara-perkara yang menyebabkan orang lain terzalimi dengan apa yang dia lakukan. Itu dengan apa-apa yang tadi yang Nabi SAW sebutkan tadi. Antaranya mencela. Mengumpat ni antara perkara yang boleh kita masukkan mencela orang lain. Kan? Qazafa, dia menuduh. Kadang-kadang ada orang mengumpat, dalam umpatannya itu dia menuduh orang lain. Dia dah cela orang tu, kan cerita tentang keaiban dia, buka semua keburukan-keburukan dia. Kemudian, ada pula dia tambah. Kan letak Ajinomoto, letak apa-apa perisa, tambah itu, kan, seasoning. Tambah apa-apalah untuk menyedapkan cerita yang maknanya dia menuduh. Fitnah. So, banyaklah dosa tu dia dapat tu. Tapi dia datang di hari kiamat dengan pahala yang banyak juga. Nabi kata di sini, untuk orang ini,
فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. Apa kata Nabi untuk orang yang begini? Nabi sebutkan begini. Ya, Nabi kata, untuk orang yang begini, pahalanya, dia tadi datang kan, bawa dengan banyak kebaikan-kebaikan. Nabi kata, pahalanya diambil untuk diberikan kepada setiap orang dari mereka. Ya, pahalanya diambil untuk diberikan kepada setiap orang dari mereka. Tadi Nabi sebut, dia datang dengan pahala solat, datang dengan pahala puasa, datang dengan pahala dia bayar zakat. Ada juga pahala-pahala yang lain lah ya, yang dia datang pada hari kiamat bersama dengan dia. Tetapi orang ini dalam masa yang sama, dia mencela orang lain, dia memfitnah orang lain, dia tuduh orang lain macam-macam. Dia ambil makan harta orang lain. Kemudian dia juga, apa dia buat tadi? Mungkin dia menumpahkan darah orang lain, tu bunuh orang lain lah contohnya kan. Ataupun dia, Nabi sebutkan, dia menyakiti orang lain. Maknanya di sini senanglah kita sebutkan. Keseluruhan perbuatannya ialah dia menzalimi orang lain. Orang yang begini, dengan dosa-dosa itu tadi, pahala-pahala kebaikannya akan diambil dan diberikan kepada orang yang dah dia zalimi. Ditransferkan pahala itu tadi, ya, kepada orang yang telah dia dizalimi. Kepada orang yang telah dia zalimi. Sehingga apa? Faniyat. Sehingga habis pahala dia, sedangkan ada ramai lagi orang yang tunggu untuk diberikan pahala itu tadi kepada mereka. Tapi pahala yang dah habis. Lalu apa yang berlaku untuk orang yang begini? Untuk orang yang begini, Nabi sebutkan, sebahagian dosa dari setiap orang dari mereka, iaitu dosa-dosa orang yang dia zalimi itu tadi, kan, diambil untuk diberikan kepada orang tersebut. Kita dah tak ada apa lagi dah nak berikan kepada orang. Tapi apa Allah buat? Dosa orang yang kita zalimi, Allah ambil, Allah tambahkan pada diri kita. Itu keadaannya. Sehinggalah akhirnya orang ini Allah masukkan dia, Allah campakkan dia ke dalam api neraka. Dahsyat sekali keadaannya. Inilah orang yang muflis, Nabi sebut. Bankrupt dia tu, tak ada apa-apa. Satu pun tak ada apa. Bahkan, ditimpakan kepada dia dengan azab. Yang mana Allah lemparkan dia, Allah campakkan dia ke dalam api neraka. Jangan jadi orang yang begini. Ya, kita ni dah beramal soleh, banyak kita amal soleh. Nak buat amal soleh ni bukan mudah. Ya, kita nak buat amal soleh bukan mudah. Ya, penuh perjuangan kita ni nak buat benda-benda yang baik. Jadi, kena jaga amalan-amalan soleh kita ini supaya ia betul-betul memberikan manfaat bagi diri kita, dunia dan akhirat. Dan antara cara untuk kita jaga amal soleh kita, agar ia betul-betul memberikan manfaat bagi kita di akhirat kelak, jaga lidah kita. Itu, ya, jaga lidah kita ini agar kita tidak mengumpat orang lain, yang mana mengumpat orang lain ini sebenarnya adalah perbuatan kita menzalimi orang lain. Okey, baik, itu sahaja perbincangan kita untuk malam ini. Terima kasih ya jemaah semuanya kerana ikuti pengajian kita ya pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan keberkatan masa ya, dan juga memberikan kepada kita dengan motivasi untuk terus-terusan menjadi seorang muslim yang baik ya. Bukan sahaja kebaikan itu memberikan manfaat pada diri kita, tetapi kebaikan-kebaikan tersebut dapat membantu orang lain terus-terusan bermotivasi menjadi muslim yang baik juga. Baik, itu sahaja. Saya tutup kuliah kita pada malam ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.